Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Marojahan Sijabat. 今天由马拉教汉牧师真道由梁华伟弟兄来传译。 弟兄姐妹早安。 Selamat pagi saudara-saudari. Ni men hao. Apa kabar? Kalau hao wajahnya yang keren dong. 如果说好，应该有笑容。 Saya ditemani oleh penerjemah bagus. 我有翻译员陪伴。 Terima kasih boleh berjumpa pagi hari ini. 很高兴能够今天在这里见面。 Kalau Anda lebih tua dari saya, panggil saya Bang Ojak. 如果 Kalau Anda lebih muda dari saya, panggil saya Bang Ojak. 如果你们比我年轻的时候，就叫我芒果奖； Kalau Anda lebih tua, panggil saya Ojak saja. 如果比我老，可以叫我欧奖， Gak perlu panggil Boksu. 不必叫牧师。 Boksu yang itu ya, Boksu. 在前面的是牧师。 Jadi bersyukur banget bisa ketemu untuk pertama kali. 很高兴今天能够在这里见面。 Dan sudah tidak pakai masker ketika khotbah. 我们已经没有戴口罩在讲道的时候。 Terima kasih kepada Tuhan bisa ketemu. Panggil saya Ojak Bapak Ibu. Saya diberikan oleh Tuhan seorang istri Chinese, kemudian 3 orang anak. 很感谢主，上帝赐福给我一个华裔的太太，还有3个孩子。 Istriku orang Chinese. 我的太太是华人， Dan saya ditolak dahulu 6 tahun karena hitam. 她拒绝我，因为我比较黑6年。 Dan terima kasih kepada Tuhan saya tidak menyerah kepada kerinduan dan cintaku. 感谢主，我没有放弃，我真正追求， Dan saya mendapatkan perempuan Chinese bagus. 我得到好的太太。 Akhirnya nanti adik saya yang laki-laki juga menikah dengan Chinese. 我的弟弟也得到华人太太。 Jadi di rumah kami perempuan Chinese itu termasuk golongan B, baik. 在我们家庭里，华人媳妇是好的表现。 Tapi mertua saya juga punya mantu Batak 2 orang. 可是我的岳父也有2个巴达族的的。 Mertua saya punya anak perempuan 3-3-nya. 我的岳父3个女儿， Hanya 1 dengan Chinese, 2-nya dikatakan kepada orang Batak. Jadi di rumah mertua saya, laki-laki Batak itu lumayan. 那只有一个得到一个华人的丈夫，其他2个是巴达族。 Bapak Ibu, anak saya yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. 我3个都是男儿。 Dan terima kasih kepada Tuhan yang pertama sekarang sudah menjadi seorang yang diberkati Tuhan secara dunia ini. 感谢主，大儿子已经被上帝祝福，成为有用的人。 Bapak Ibu pernah minum menanti? 你喝过menanti吗？ Belum pernah. Nanti yang belum pernah beritahu nama Anda kepada Boksu, saya kirim. 如果没有喝过的，告诉牧师，等下我寄给你们。 Ini serius, pendeta punya uang lah untuk kirim menanti. 牧师有钱可以寄给你们。 Pernah? Boksu salah satunya. 谢谢你。 Kecil. Dan terima kasih kepada Tuhan, kemudian mereka diberi kesempatan membuka perusahaan sendiri. 感谢主，上帝赐福给他们，可以自己创业。 Anak kedua diberi kesempatan ke luar negeri, Jepang, kemudian menjadi seorang YouTuber top Indonesia. 第二的可以到日本去发展，他在媒体工作。 Dia menuju 10 juta dikatakan subscribernya. 他已经有1000万的粉丝在 YouTube。 Ada yang pernah nonton? 有人看过吗？ Oh, ada beberapa. 有几位看过他的 YouTube？ Kalau Anda belum pernah nonton, tontonlah. 没有看过的可以再看， Karena bagus. 因为好。 Kalau anakmu kecil, boleh nonton juga karena bagus. 如果你有小孩子的，可以开给他们看，因为很有帮助。 Bapak Ibu, ini cara seorang pendeta mau melihat kira-kira bahasa aku cocok gak dengan Bapak Ibu. 这是牧师在试探我的言语跟你们是不能够接触。 Jadi kalau aku bermaksud Anda ketawa berarti sudah nyambung. 如果我要大家笑一笑，大家有反应，表示我已经成功。 Saya bikin lucu, Anda tidak ketawa, berarti saya harus ganti lagi.
如果讲得有趣，你们没有笑，但我又必须改变方法。 Dan terima kasih engkau sudah mulai nyambung dengan aku. 感谢主，因为你们已经跟我联系上了。 Mari berjuang. 我们要祷告， Kita akan belajar sesuatu yang sebenarnya setiap hari kita pelajari. 我们要学习，其实在我们的每天生活里都在学习的。 Mari bertarung untuk mengerti apa yang Tuhan mau. 我们来追求上帝要我们明白的， Kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, terima kasih. 天父上帝，感谢你， Kesempatan mulia Tuhan beri. 很荣幸的机会，上帝给我们， Permuliakan namamu. 荣耀主你的名， Tinggikan namamu. 高举你的名， Dan berkat setiap umatmu. 祝福每个主你的儿女， Pulang sebagai orang diubahkan oleh Tuhan. 一个被更新的人，我们从这里散会的时候 Dibaharui oleh Tuhan. 被造就， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Mari kita baca dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. 我们要打开圣经，首先用印尼文，然后用中文。 Sama-sama kita baca, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Sama-sama? 一起， Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Apa yang menunggunya? 是什么等待他呢？ Penjara dan sengsara. 困苦和监狱。 Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 我却不以性命为念，也不看为至宝，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩典的福音。 Di dalam pernyataan-pernyataan itu kemudian Paulus menyatakan satu kehidupan yang fokus. 这里保罗显现他的生活有重点。 Kita lihat bersama-sama Filipi 3 ayat 10. 我们再来打开腓立比书第3章第10节， Kita baca lagi bersama-sama. 我们再来一起读。 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 或者我也得以从死里复活。 12. 第12节， Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所要我得着的。 Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 弟兄们，我不认以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的。 14, baca dengan keras. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 向着标杆直跑，要得着神在基督耶稣里从上面招我来的奖赏。 Jemaat Tuhan, kita bicara satu tema dengan hidup ini adalah kesempatan. 我们今天的讲题，活着就是机会。 Bapak Ibu sekalian, dalam pemahaman orang Mandarin, orang Chinese, kesempatan itu sesuatu yang berjambul. 机会对华人来说是有一个比较特殊。 Kalau dalam orang Yunani atau orang Kristen berkata itu kairos. 对机会希腊人翻译成 kairos。 Kairos itu berjalan dalam kronos, dalam waktu.
Kairos 它就是一个时间表一直在走。 Yang kalau Anda ambil, Anda berhasil dikatakan memanfaatkannya. 如果你抓住机会的时候，你就成功了。 Kalau dia lewat, nggak akan balik lagi. 这个时不待人，就是一机会过去了，就再不没有了。 Dalam bahasa tertentu disebut point of no return. Satu poin di mana Anda nggak mungkin balik. 没有回头的机会了。 Take off pesawat itu adalah kesempatan. 当飞机要起飞，那是就是机会。 Dan 时机到 kesempatan itu kerap kali hanya datang sekali untuk hal itu. 这个时机只有一次发生。 Pada masa pandemi kita sangat mengerti apa yang disebut hidup adalah kesempatan. 这个疫情告诉了人类，活着什么就是叫做机会。 Pikirkan lagi bersama-sama jemaat. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika Anda berpikir pandemi COVID-19? 在你们脑海里所想的疫情是什么的状况呢？ Silakan. Ada yang terlintas dalam pikiran Anda? 在你们的脑海里所浮现的对疫情是什么呢？ Anak kecil. 小孩子。 Nggak bisa keluar dari rumah. Ini 不能 suka 出 keluar. 家， Suka keluar jadi langsung terpikir nggak bisa keluar. 喜欢出门，疫情就不能出门。 Baik. Ibu penginjil. Apa yang terpikir? Pandemi. Apa yang kau pikirkan langsung terlintas? 提到疫情，师母想到什么呢？ Ibadah online. Baik. 线上敬拜， Itu pikiran orang-orang muda. 这是年轻人所想的。 Kalau saya 对我而言， saya langsung terpikir mengenai perpisahan. 就是分离、分别。 Ketika awal pandemi itu Bapak Ibu, langsung saja semua berpisah. 当初期疫情的时候，大家都被隔离。 Saya yang biasa dikatakan 2 minggu dalam sebulan keluar kota ke pedalaman, hari itu dibatalkan semua. 我每次是2个星期一次到外坡去出去， Mulai mendengar ada orang mati. 就开始听到有人死， Mulai mendengar teman saya mati. 我的朋友去世了。 Kemudian seorang teman kelas saya di seminari, suaminya cuman cegukan gini. Oh. Kemudian harus masuk rumah sakit ketika dites COVID. 我的同工神学院的朋友，她的丈夫被查到是阳性。 Kalau Anda punya keluarga yang kena COVID, Anda mengerti situasi itu. 我们知道家庭人员有一个是阳性，疫情的时候的状况怎么样？ Nggak bisa dikunjungi. 不能探访， Istri hanya bisa fit call. 我太太就能够用视频。 Ketika suami meregang nyawa, hanya bisa fit call. 事情丈夫临终也是只有能够透过视频看 Nggak 到， ada sentuhan. 不能够摸到他， Nggak bisa dikatakan dibelai. 不能够抚摸他。 Maka buat saya pribadi ternyata begitu mengerikan ketika kena COVID. 对我而言，得到这个疫情是何等的可怕。 Maka yang terpikir yang lain adalah kematian, kehilangan, kesedihan, waktunya sudah habis. 这个悲伤、死亡全部都是完了。 Dan teman saya kemudian meninggal. 我的朋友去世了， Istrinya nggak bisa datang dikatakan melihat jenazahnya. 太太都不能到他要死的时候来看他。 Harus memohon kepada pendeta kalau dia boleh melayani. Kenapa? Karena kalau dia melayani 2 minggu harus dikarantina kemudian. 要求牧师去安慰你，不过牧师如果安慰你要隔离2个礼拜。 Ada beberapa orang berani melayani tapi harus berpisah dari keluarga 2 minggu karena dianggap juga bawa virus ketika dia melayani orang yang kena COVID. 因为如果去出殡礼，那个牧师必须隔离2个礼拜。 Jadi jemaat Tuhan, kalau hari ini pandemi menjadi endemi, terpujilah Tuhan. 如果这个新冠病毒已经成为endemi 的时候，我们要感谢主。 Dan kita bersyukur kepada Tuhan, ini kesempatan bagi Anda dan saya. 这是对我们而言是一个机会。 Tapi pikirkan bersama-sama, ternyata bukan soal waktu ada. Ada beberapa orang waktu ada, ternyata dia sudah nggak punya waktu, nggak punya kesempatan. 有人有时间，可是没有机会， Nggak mau. 不要。 Masih hidup tapi tetap
kelakuannya seperti orang mati. 活着好像死人一样， Semangatnya nggak ada, 没有魄力， fokusnya nggak ada. 没有集中， Mau bertarung dikatakan bagi keluarga tidak ada. 没有战斗力。 Terpuji Tuhan, GKPJ berkata kita masih ada waktu, masih ada. 我们感谢主，我们的教会还有机会。 Jadi kalau Anda datang pada hari ini ke gereja, Anda adalah orang yang berkata kesempatan dan masih ada. 当我们今天可以来到教会，我们还有把握，还有机会。 Bersyukur sekali ada seorang contoh yang sangat menarik mengenai seorang yang berhadapan dengan penderitaan yang terus menerus dan dia pastikan bahwa dia nggak tahu kapan selesai. 有一个人来见一个已经受苦无穷无尽的人，他不知道是什么时候是尽头。 Viktor Frankl. Viktor Frankl， Dia seorang yang masuk dalam kamp konsentrasi, Holocaust. 他进到集中营，德国的第二次世界大战的集中营， Dia berkata 3 tahap orang masuk dalam kamp konsentrasi. 有3个步骤要进去集中营。 Yang pertama adalah shock. 第一是吓一跳， Masih berpikir nanti mungkin 2 minggu kemudian akan selesai. 以为2个星期后就结束。 Tapi dia menyaksikan orang dipukul, 他看见人家被鞭打、 orang ditendang, 被踢， dipilih yang mana yang sehat, yang mana kurang sehat. 筛选那个健康和不健康。 Yang sehat akan bekerja dikatakan di pabrik. 健康的要做劳 Yang 力， kurang sehat dikirim ke suatu tempat, yang disuruh mandi, yang sebenarnya adalah masuk kamar gas mati. 不健康的就叫去洗澡，原因本来就是要被毒死。 Pertama shock, 第二吓一跳， tapi yang kedua adalah apatis. 第二就是不理不睬。 Kenapa apatis? 为什么呢？ Tiap hari dia melihat orang mati. 接下来他每天看到人家死， Tiap hari orang mengalami cambukan, 每天看见人被挨打、 penderitaan. 痛苦。 Kenapa dia mengingat mengenai kalimat kata apatis? 他就习以为常了。 Dia sebagai seorang jagoan psikologis, 他是 hari itu dia kaget banget ketika dia melihat orang dicambuk, dipukul sampai berdarah-darah. Dia seperti kehilangan perasaan. 他是一个已经麻木了，看见人被打、被残暴，也没有感觉到什么。 Dia berkata, ada apa dengan saya? 他就莫名其妙，我到底 Bisa 什么了？ saya mengerti orang. 我是一个心理学家， memahami 必 orang 来了解人。 Apa yang terjadi dengan saya? 我是什么出了什么状况？ Dia berkata, ternyata bahkan manusia sanggup dikatakan untuk menjaga dirinya, dia bisa mematikan perasaannya untuk bisa survive dalam hidup. 就是人有一个特别的功能，就是麻木自己来维持生活。 Tapi persoalannya dia berkata, itu hanya beda tipis dengan binatang. 这是跟野兽差不多。 Dia masuk ke tahap ketiga. 第3步骤， Dan ini merupakan satu pemberian Tuhan yang dia yakini, yang membedakan semua kita dengan makhluk lain. 这是上帝赐福给我们人类与别的动物不同， Yaitu kemampuan memilih. 就是我们能够选择， Anda bisa menderita, 你能够受苦， Anda bisa mengalami kekayaan, 你可以富裕， Anda bisa mengalami kemasyhuran, 你可以很出名， dan Anda bisa memilih tetap menjadi manusia. 你可以仍然选择做人。 Memilih menurut pemikiran yang terbaik. 我们按我们的逻辑选最好的。 Dan Viktor Frankl berkata, itu yang membedakan semua orang dengan makhluk lain. Viktor Frankl 告诉，就是人类与其他的动物的差别。 Jadi ketika semua yang diandalkan tidak dapat diandalkan, 当我们依赖的已经不可靠了， ketika diandalkan hancur, 我们所依赖的已经破灭了， dan memang kekayaan bisa hancur kapan saja. 钱财可以破灭， Keterkenalan bisa hancur kapan saja. 我们的文明、我们的名誉可以破掉， Kesehatan bisa hancur kapan saja. 我们的健康也是能够毁坏。 Maka Viktor Frankl berkata, Viktor Frankl 这样告诉我们： pikirkan apa yang bermakna bagi Anda. 你要思想什么对你有益处的。 Dalam waktu ada kesempatan.
在时间还有机会里， Dalam kesempatan kita mengerti makna 在机会里头，我们可以 dan 明白意思， putuskan untuk memiliki makna dikatakan bagi Anda. 要定了什么意义对你而言。 Dia menyelidiki apakah yang membuat orang-orang bertahan dikatakan dalam penderitaan yang begitu luar biasa dan tidak ada kepastian selesai. 为什么有人能够在不堪痛苦里、无尽头的痛苦里仍然生存呢？ Dia berkata, yang membuat dia bertahan dan orang-orang bertahan untuk hidup adalah makna, 就是目的、意义、 arti kehidupan. 生活的意义。 Buat saya pribadi katanya, 对他自己， saya mengingat istriku, 我记得我的太太， saya mengingat anak-anakku, 我记得我的儿女， saya mengingat ketika kami tertawa bersama-sama. 我自己，我们家庭一起欢笑。 Jemaat Tuhan ketika pandemi terjadi, 当新冠病情的时候， banyak jemaat mengalami kegoncangan. 很多会友被动摇。 Anak-anak remaja berkata kepada saya, 少年人告诉我， Bang Ojak, 帮我讲， apa ini? 这是什么？ Papa mama bertengkar. 父母吵架。 Dulu papa berangkat pagi, 平常父亲早上出门， pulang sore, 晚上回来， makan sebentar lalu tidur. 吃晚饭后睡觉， Tidak terjadi apa-apa. 没有发生什么。 Hari ini pagi-pagi papa mama ada. 今天早上爸爸妈妈也 Siang 在， papa mama ada. 下午也同在， Malam hari papa mama bersama-sama. 到晚上也是同在。 Dan kemudian saya menemukan mereka bertengkar sangat hebat. 我看见他们不断的吵架。 Hari ini pandemi menjadi ujian kebahagiaan suami istri sejati atau semu. 新冠病情来考验我们夫妇的感情是如何。 Dan dibuat satu survei bagaimana pernikahan Kristen ketika pandemi. 有人调查基督徒的婚姻在这个疫情里的考验。 Dan survei itu menyatakan bahwa banyak pernikahan Kristen yang berantakan. 很多调查发现，基督徒的婚姻一塌糊涂。 Terpujilah Tuhan bagiku pribadi ketika pandemi. 我感谢主，在这个疫情当中， Sebelumnya saya 2 minggu dalam sebulan keluar kota ke pedalaman. 一个月病情之前，我1个月2个星期在外播。 Ketika pandemi saya bersama dengan keluargaku. 当疫情时候，我必须跟家人一起。 Istriku berkata, sekalipun kita nggak ada uang tapi kau di rumah, betapa menyenangkan ada kau di rumah. 太太说：“虽然钱少了，可是你在家里，我很高兴有你在家。” Saya satu kali pakaian rapi. 我有一次穿比较整齐， Anak saya yang paling kecil bilang begini, 我对小的儿子这样说 Papa mau kemana?：“ 爸爸要去哪里 Papa mau khotbah sebentar di suatu tempat.？” 我说要去讲道， Langsung dia tanya, pulangnya kapan? 他就问几时回来。 Taulah saya bahwa ternyata saya 2 minggu keluar kota dalam sebulan melukai putraku yang kecil ini. 我才了解到，我每个月2个星期出差去传福音，已经伤害到我最小的儿子。 Jemaat, ada waktu, 会友们，我 ada 们 kesempatan, 有机会、有时间、 ada makna. 有意义。 Di mana Anda menaruh dikatakan semuanya itu? 你怎么样来安排呢？这一些， Hari ini apakah suami istri datang ke gereja? 今天是否你们夫妇来到教会呢？ Apakah duduknya dekat? 坐靠近呢？ Yang suami istri boleh angkat tangan sebentar? Boksu angkat tangan. 可以举起手吗？ Suami istri. 夫妇的， Istrinya mana? Oke, kalau gitu suami istri duduk dekat-dekat sebentar. 请坐稍微靠近一点。 Bangkunya tasnya pinggirkan dulu. Kenapa? 你们坐靠近一点。 Kenapa tasmu memisahkan engkau? 为什么你的包包来隔离你们呢？ Kalau anak di tengah-tengah, pindahkan anakmu. 如果孩子在中间，跟他搬走， Sudah. Kokoh, lebih dekat sedikit. 靠近一点。 Saya bilang dekat, dia malah nempel. 我叫靠近他，他是黏 Ini 着。 ketua majelis kita, tepuk tangan untuk dia. Yeay. Kalau Anda mesra suami istri, anak-anak akan melihatnya. 如果你们夫妇亲着，孩子们看在眼中。 Suami istri pegangan sebentar. 你们牵着手， Pegangan.
牵着彼此牵着手。 Iyalah. Dilihat, dipegang dulu, main ambil tangan lalu jalan senang banget. Sekarang pegang tangan pun susah. 现在为什么牵手那么难呢？ Sudah? 牵了吗？ Oke. Kalau sudah, tahukah Anda bahwa yang Anda pegang itu satu kali nggak ada? 你晓得吗？如果有一天你现在牵着的，有一个时候你会失去。 Tadi malam, dosen pembimbing tesis saya dipanggil Tuhan. 昨天晚上，我的教授已经， Saya tahu dia Mangju jaga, Encau. saya tahu dia jaga makan. 我知道他很照顾自己， Saya tahu dia bukan pemarah. 他很少发脾气， Saya tahu dia orang yang produktif dan sangat presisi menggunakan waktu. 他很谨慎，在时间方面。 Tadi malam jam 2 dia kena serangan begitu hebat di jantungnya. 昨天晚上心脏复发2点， Gemetar. 他发抖， Dan istrinya coba menolongnya. 太太抢救， Dia tidak sanggup 不能， dan dia pergi. 他走了。 Seminari Alkitab Asia Tenggara hari ini berduka. 圣道神学院今天在悲哀中。 Koko, Cici, lihat sekarang tangan yang kau pegang itu. 你要看着你爱人的手，你所牵的， Sekarang lihat mukanya 5 detik. 你看他的脸5秒钟， Beri tatapan paling berarti kepada pasanganmu sekarang. 你要看以温情看你的太太， Sudah pegangan tangan? 牵着手吗？ Sekarang 5 detik saya hitung, Anda lihat. Beri 5秒，我 tatapan, 算5秒，你一直望着他， bukan pelototi ya, lihat. 不是瞪着眼。 Sama-sama mulai dari sekarang, silakan. 1, 1， 2. Lihat pasanganmu, 你 jangan lihat 要看 aku. 你的伴侣， Kenapa lihat aku? 为什么看我？你要看你的伴侣。 Lihatnya begini ya. Gitu, bukan begini. No, lihat pasanganmu cuma 5 detik. 只有5秒钟看 Sekali 关 lagi 注 ya. 他。 Anda lihat Boksu Ada dan ketua majelis. Kalau tidak berhasil, kita tobatkan mereka. 你要看知识主席和牧师，如果他们不成功，要悔改。 Silakan, 5 detik. 1, 5秒， 2, 3, 4, 5. Mereka berhasil? 成功了吗？ Tepuk tangan dong untuk mereka ya. Oh Bapak Ibu, 弟兄姐妹， sudah berapa lama nggak menatap pasangan Anda semenarik tadi? 多少时间了？你们忘记看你的太 Pernah 太？ nggak memuji keriput di wajah pasanganmu? 你称赞过吗？爱人的皱， Oh dia menjalani itu sampai keriput bersamamu. 他从年轻到老有皱纹跟随你， Jangan-jangan engkau yang membuat dia keriput sebelum waktunya. 是你让他起皱纹的。 Andaikan bukan kau yang membuat, perjalanan waktu membuat dia keriput. Dan bersama denganmu itu indah banget kan? 就是时间来磨练到我们有皱纹，我们在一起。 Ketika saya baca bahwa dosen pembimbing tesis saya meninggal, saya dari kemarin berpikir saya meninggal juga kan? 我昨天晚上得到消息，我的教授已经蒙主恩召。 Seperti kematian itu makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. 我觉得死亡一直逼近我，一直逼近我。 Dulu kalau saya bicara mati, istri saya akan bilang, Papa nggak usah ngomong mati. 我以前每次讲到死亡，太太就骂我不要讲到死亡。 Saya berkata kalau kita ngomong mati, matinya menjauh dari kita. 我说，当我们说死亡，死亡就离我们远一点。 Nggak bicara mati, mati. Bicara mati ya mati juga sama. 不讲到死亡也是死，讲到死亡也是死，一样的。 Rupanya dengan berjalannya waktu istriku makin memahami bahwa suaminya ini bukan tempat sandarannya, Tuhan saja sandarannya. Jadi sekarang ini kalau boleh bicara mati, dia sudah mulai diam saja. 依照时间的推移，我太太可以理解，她不能单靠她的丈夫，她要永靠上帝。 Saya berkata padanya, kau harus siap anytime aku dipanggil Tuhan, kau harus siap.
你也必须有心理准备，任何时间上帝呼召。 Satu kali dia berkata kepada anak-anak, 有一次他告诉儿女们， anak-anak kalau mama mati duluan dari papa, 孩子们，如果妈妈先走， dia tusuk hatiku dengan kalimat, izinkan papamu menikah lagi. 他就插到我心头里说 Saya：“ bilang, 允许你爸爸再娶。 aku bicara mati kau marahin aku. Sekarang kau langsung bicara mengenai izinkan papamu cari istri lagi. 你怎么搞的？这么说，如果你先走，就让我再娶， Jauh kau lah. 糟糕了。 Terjemahan jauh kau juga. Oh, kacau. Terima kasih kepada Tuhan. Makin ada pengertian dikatakan dalam kerumitan. Ada arti di situ. Ada kesempatan yang kita pikirkan bersama-sama. 在危险危难的时候，里头有危机的时候有机会。 Dalam bahasa Petrus dia berkata, makna seorang manusia apakah? 彼得告诉我们，人生的意义是和 Semahal apa manusia? 我们是人， Dia berkata, bukan semahal emas yang dipunya. 人生的价值不能以金 Bukan 条来衡量， bukan semahal jabatannya. 不是以他的智慧来衡量， Bukan soal terkenalnya. 不是以他的出名来评估， Tapi dia katakan lebih dari dunia ini. 超过世界的万有。 Jemaat GPJ, 弟兄姐妹， dengarkan bersama-sama. 你要听， Semahal apa dirimu? 你自身有多少重价？你有多少的价值呢？你的价值是多少？ Orang muda, 年轻人， kalau kau pernah dihina orang, 你曾经被人藐视， kalau kau pernah direndahkan orang, 你被人看扁， dengarkan kalimat ini. 你要听， Engkau terlalu mahal jika dinilai oleh dunia ini. 因为你太贵了。 Kenapa？ 以世界来衡估， Kenapa？ 为什么？ Karena Tuhan yang memberikan nilai kepadamu dan dia berkata, aku mati bagimu. 上帝给你了人生的价值，上帝为你而死。 Jadi jemaat GPJ, semahal apa dirimu, semahal Tuhan mati bagimu. 你有多少的价值呢？就是上帝本身为你而死， Bukan karena kaya, 不是因为你有 bukan 钱， karena super pintar, 不是因为你很聪 bukan 明， karena elok, 不是因为你俊 bukan 美， karena terpandang. 不是你出名， Tuhan berkata dalam Alkitab, karena anugerah saya. 这一切因为恩典， Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Atau kalau kita boleh katakan membayar diriku, menebus diriku dari dosa. 上帝从罪里救赎我们， Anugerah saja. 就恩典。 Seorang pada masa lampau berkata, anugerah itu adalah kasih Tuhan, pemberian yang tidak ternilai kepada yang tidak bernilai, yang pada objek yang tidak bernilai, yang tidak layak dikasihi. Itu adalah anugerah. 恩典是什么呢？上帝的爱，他赐给我们是无价之宝，给我们那个没有价值的，他给我们无限的爱。 Seorang teolog berkata, beberapa orang dikasihi karena bernilai, tapi beberapa yang lain bernilai karena mereka dikasihi. Setiap kita ada pada posisi yang kedua, yaitu kita cocok dengan yang kedua, bernilai karena kita dikasihi. 我们有价值，因为我们被爱。 Agustinus berkata, dengan mengasihi yang tidak layak dikasihi, Engkau Tuhan membuatku layak dikasihi. 奥古斯丁说：“爱那个不配被爱的，成为我值得你爱。” Petrus mengerti hal ini. 彼得晓得， Dan dia kemudian mati bagi Tuhan demi anugerah terbesar. 他愿为上帝而死，因为是恩典。 Bagaimana dengan Paulus? 保罗怎么样呢？ Paulus seorang yang sangat mengerti anugerah Tuhan. 他很明白上帝的恩典， Maka setiap kesempatan yang dia punya, dia gunakan, dikatakan dengan sepenuh hatinya melayani Tuhan. 所以每次有机会，他就尽心尽力的侍奉主。 Ketika dia mengenal Tuhan, ini yang dia lakukan.
当他认识主，这是他所做的。 mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dia mengenal dirinya. 当我们遇见主，我们可以认识自己。 Dia langsung saja berkata, aku ini nggak ada apa-apa. 他可以看到自己没有什么可欢 Dia，mengenal diri, kita ganti dengan kata dia tahu diri. 他晓得他自己。 Anda tahu di gereja banyak orang sombong? 你知道，在教会里很多骄傲的人， Siapa orang sombong di gereja? 是谁骄傲呢？ Pendeta. 牧师。 Siapa orang sombong di gereja? 是谁在教会骄傲呢？ Ketua majelis. 这是主席。 Siapa orang sombong di gereja? 是谁骄傲呢？ Orang kaya. 有钱人。 Siapa orang sombong di gereja? 是谁骄傲呢？ Orang miskin. 没钱人。 Orang miskin berkata begini, kamu harus tolong saya karena saya miskin. Itu sombong. 当没有钱的人说你必须帮助我，因为我很穷，这是很骄傲。 Siapa yang sombong di gereja? 在谁骄傲呢？ Orang pandai. 聪明人。 Siapa orang sombong di gereja? 是谁在骄傲呢？ Orang bodoh. 愚笨的。 Artinya apa sih? 什么意思呢？ Bilang sama-sama, siapa orang sombong di gereja? 是谁骄傲呢？ Katakan sama-sama saya. 一起说， Siapa orang sombong di gereja? 是谁在教会里骄傲呢？ Katakan saya. Termasuk penerjemah. 包括翻译的。 Setiap kita kalau tidak menyadari anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, kita bisa menghancurkan gereja. 当我们不了解上帝恩赐机会，我们能够毁坏教会。 Ketika percaya Tuhan, kita berkata, Tuhan betapa ajaibnya kasih-Mu bagiku. 当我们可以深度了解上帝的何等奇妙的爱的时候， Belajar Alkitab kemudian, 学习圣经， melayani kemudian, 侍奉， mulai mengerti sedikit, 了解一点， melayani sedikit. 侍奉一点。 Orang baru masuk gereja, 新人来刚到教会， langsung ada pemisahan. 就被排斥。 Aku tahu sedikit, kau belum tahu apa-apa. 我知道一点，你什么都不懂。 Padahal bukankah harusnya aku ini orang berdosa, bersama dengan berdosa lain datang kepada Tuhan beroleh anugerah Tuhan? 岂不是我们也是个巨人？他也是巨人，一起来到上帝跟前。 Harusnya sombong bukan hidup kita, 我们不可骄傲， bukan karena kita, 因为不是因为我， hanya karena Tuhan. 只因为上帝。 Bapak Ibu, nanti sore ada KKR. 今天下午有布道会， Kalau kau bawa dirimu dan teman-temanmu, 如果你带朋友来， bawalah mereka dengan pemahaman aku orang berdosa sedang membawa orang berdosa lain datang kepada Tuhan untuk beroleh anugerah Tuhan. 我这个巨人带领一个巨人来上帝跟前领受恩典。 Jadi seorang yang telah dibelas kasihani membawa teman lain untuk beroleh belas kasihan Tuhan yang sama. 一个被灵免的巨人带领别的巨人来领受上帝的灵 Kalau 免。 kau datang dengan pemahaman aku orang benar dan dia orang berdosa, aku bawa dia, yakinkan dirimu dia tidak akan datang sore ini. 如果你带着我是这个艺人，带你这个巨人来，他 Kenapa 肯 dia 定不 tidak 来。 datang? 为什么他不来？ Kalau gereja menjadi orang sombong, berarti Anda kehilangan makna gereja. 如果教会是充满骄傲人，教会失去意义。 Lagian jemaat, kalau kau punya persepuluhan 5 juta dengan persepuluhan 50 juta, kau harus berani berkata, kasih persepuluhan 50 juta lebih gampang daripada persepuluhan 5 juta. 如果你的事业奉献是500万或是5000万，你要说5000万的更容易。 Di banyak gereja saya bertanya, mana lebih gampang kasih persepuluhan 10 juta dengan persepuluhan 100 juta. Terlalu banyak orang berkata persepuluhan 100 juta lebih susah kasihnya daripada 10 juta. 我在各教会问，事业奉献100万跟1万万哪个更容易？他们说100万更容易。 Saya tanya kenapa? 我问什么呢？ Kalau 100 juta Pak berarti 10 juta Pak. 如果1000万1万万是4次，这是1000万。 Kalau 10 juta cuma 1 juta Pak. 如果我们有1000万就100万， Hikmat Tuhan datang padaku. 上帝给我恩惠， Dan saya berkata padanya, 我告诉他， sudah begitu bodohkah kita dalam berhitung? 我们算术这么差吗？
kenapa kau hitung yang tidak perlu kau hitung, yang kau harus hitung kau tidak hitung? 为什么你数算你不必算的，反而要算的你不去算呢？ Kenapa kau hitung persembahanmu? 为什么你数算你的奉献？ Itu bagian Tuhan. 那是上帝的。 Hitung yang menjadi milikmu 90 juta yang masih ada padamu. Kenapa kau tidak hitung? 为什么没有试算剩余的9000万呢？ Saya menantang diriku sendiri. 我挑战自我， Setiap tahun saya berkata kepada istri, 每年告诉太太， anak-anak ganti persembahannya, warnanya harus berbeda setiap tahun. 每年的奉献的颜色要有更改。 Anakku yang kecil berkata, kenapa beda mama tahun ini? 为什么今年的要改颜色呢？ Istriku berkata, papa bilang berkat Tuhan banyak. 爸爸说上帝的恩典有， Tahun depan ganti lagi warnanya. 明年再改。 Dia mulai ngerti, ini kan gede mama. 他说这个比较大， Kenapa ganti lagi? 为什么再换？ Kata papa berkat Tuhan banyak. 上帝的恩典够我们用。 Tahukah anda berkatnya tambah banyakkah? 你们知道吗？上帝的是恩典更多。 Saya berkata amin haleluya. 我说阿门，哈利路亚。 Tapi uangnya kah yang bertambah banyak? 你的钱更多， Bukan uangnya bertambah banyak. 不是钱更多， Karena sama saja. 因为一样。 Yang bertambah banyak apakah? 是什么在增 Berkat 多？ Tuhan yang berkelimpahan. Aku sehat tiap tahun, gak perlu ke rumah sakit. 上帝的祝福更多，我每年都的健康，不必 Anakku 去学 masuk 医 ITB. 院。我的上帝我的孩子 Anakku 可以 keluar negeri. 我的孩子可以 Kampus 出国。 terbaik Jepang. 在日本最好的学 Aku gak usah 校， bayar. 我不必还。 Saya bisa melayani ke luar kota berkali-kali. Wah, Itu kayak- anugerah Tuhan. 去传福音不必付钱。 Jemaat, kau mau menghitung yang kau persembahkan dan kau tidak menghitung yang ada padamu? 你就数算你奉献的，没有数算你剩余的。 Kalau itu yang terjadi, kau harus berdoa Tuhan menahan berkatnya. 你要祷告上帝要阻止师傅你， Kenapa? 为什么？ Karena berkat Tuhan telah merusakkanmu. 因为上帝的师傅已经教坏你了。 Saya berkata yang sama kepada dua putraku yang hari ini diberkati Tuhan secara dunia ini. 我告诉我2个孩子，上帝已经特别祝福他们。 Yang kucari seumur hidupku dalam melayani Tuhan, yang Tuhan berikan untuk aku menabung, untuk mereka dalam sebulan semua selesai, bahkan jauh lebih banyak dari mereka yang mereka punya daripada yang Tuhan berikan kepadaku secara keuangan. 按金钱数算，我一生所攒聚的给他们去用一个月里面已经花完，可是现在他们所赚到的比我所赚到的更多。 Dan saya katakan kepada dua anakku laki-laki yang besar. 我告诉我2个儿子、 Anak, 孩子， ingatkan dirimu. 你要记得， Kau setia dalam perkara sekarang. 你在现在的事中心， Tuhan buka tingkap selanjutnya. 上帝打开更高一层的祝福。 Kalau kau mulai menghina Tuhan dengan berkat-berkat yang diberikan kepadamu, 如果你藐视上帝在他所赐的恩典里， bahkan Papa akan berdoa supaya Tuhan tutup kembali semua tingkap-tingkap itu bagimu. 爸爸要祷告上帝不再祝福你。 Kalau doaku dan Tuhan mendengar doaku dan dia melimpahkan berkat bagimu dan berkat itu kemudian merusakkanmu, saya akan berdoa kalimat yang lain. Tutup berkatnya Tuhan. 如果祷告上帝赐福你，这个恩典反而害了你，我要祷告上帝不再赐福你。 Oh, mengalami Tuhan, mengenal diri. 当我们遇见主，我们认识自己； Dia mengatakan, aku ingin mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. 当我们见到复活的主， Di sini meyakinkan kita, kalau kematian dikalahkan, masa akan Tuhan tidak akan mengajari kita menjalani kehidupan? 当上帝打败死亡，难道主不祝福我们在生活里？ Dia yang mengatasi kematian adalah dia yang mengatasi dikatakan kehidupan. 他已经战胜死亡，也战胜了生活。 Kalau gitu, bolehkah kita khawatir? 我们还需要忧郁吗？ Tuhan tahu kita bisa khawatir. 上帝知道我们能惧怕， Karena itu Tuhan berkata jangan khawatir. 所以上帝说不要怕。 Anda pernah khawatir terus-menerus? 你曾经不断的在惧怕吗？ Kalau kau khawatir terus-menerus, kau menghina dirimu. 当你一直在惧怕，你一直在
藐视你自己， Kau menghina Tuhan yang mati bagimu. 你藐视了耶稣已经为你而死。 Kalau Marojahan khawatir akan hidupnya, aku menghina diri sendiri. 如果牧师怕自己，他已经看不起自己， Kenapa? 为什么？ Karena Tuhan berkata, burung dipelihara, apalagi orang percaya. 天中飞的鸟，上帝都照顾，何况是你我？ Kalau aku khawatir berarti aku berkata, Tuhan, engkau saking repotnya ngurusin burung pipit dan kau lupa dengan hambamu. 如果我在忧郁中，我便是说，上帝太忙碌了，在照顾天中的鸟，忘记照顾我。 Anak muda yang di samping mama, 这个少年人 Cici, boleh nggak kutukar anakmu dengan 1000 burung pipit? 能够换成鸟吗？ Nggak boleh. 不可以， 1000, 1000， banyak 1000. 1000很多， Kenapa nggak boleh? 为什么不可以？ Kenapa? Semua burung pun tidak akan kuberikan, sombongnya. Aku nggak punya semua burung, cuma 1000. Nggak mau, kenapa? Karena anakmu mahal sekali. Anak muda, dengarkan kata-kata mamamu. 少年人，你要听你妈妈讲的， Oh, semua burung di dunia ini nggak bisa menggantikan hargamu. 全世界的鸟儿都代替不了你的我的儿子。 Tapi Cici, kau pernah khawatir nggak dalam hidupmu? 你忧郁过吗？ Pernah. Tahukah engkau kalau kau khawatir, kau menghina putramu. 如果你忧郁，你已经看不起你的孩子， Karena Tuhan bilang, kuurusi burung pipit, apalagi anakmu. Amin. 因为上帝连天中飞的鸟都管理，何况你的儿子？ Mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. 认识主的复活，认识在主里的团契。 Oh, ini seorang Paulus, bahkan dia berkata, penderitaan hak istimewa. 保罗说，为主受苦这一个特权。 Dia mengenal Tuhan, dia memfokuskan diri. 他认识主，他有终点。 Kalau Anda memfokuskan diri, Anda tidak akan mungkin bercerai. 如果你有终点在生活里，你不会离婚。 Kalau Anda memfokuskan diri, Anda tidak akan mungkin selingkuh. 如果你生活有目标，你不可能有外遇。 Kalau Anda memfokuskan diri, bahkan usaha Anda pasti berkembang. 如果你的生意有目标，肯定会发展。 Waktu, 时间、 kesempatan, 机会、 makna 意义， menjadi sesuatu yang bersesuaian dengan maunya Tuhan. 这是与上帝里调和的。 Anda tahu kenapa? 你知道什么了？ Ulangi lagi ya. 我再转一遍，大家仔细看。 Kalau suamimu di sisimu, beritahu sama dia, matamu suamiku. 如果刚好驾驶车在这里，丈夫，你告诉他眼睛看哪里了？ Oh, kalau fokus, banyak hal yang akan berkembang. 当你集中精神，很多事情可以发展。 Maka ketika Paulus melayani satu kota, mendirikan satu gereja, dia nggak pernah sombong kepada Petrus. 当保罗在各地传福音、建教会，他没有对彼得夸口， Sebab targetnya bukan menjadi seperti Petrus. 因为他没有跟彼得相比， Targetnya bukan orang menjadi paling hebat di antara para murid. 他不要成为最优秀的， Targetnya adalah seperti Tuhan, sempurna. 他要像主一样完全。 Kecukupan melakukan sesuatu itu adalah sempurna. 知足在做每件事，那是完全。 Pagi ini ada 2 anak muda memainkan alat musik dengan sangat baik. Jingtian. Puji Tuhan. 感谢主，有2个少年人
弹钢琴弹得很好 Tapi dua anakku sudah selesai belum pertarungan main musikmu? 你还没有完全你在音乐上的奋斗， Sudah selesaikah berkembangnya? 你已经发展够了吗？ Dua anak muda ini berkata, ini baru permulaan Pak. 两个少年人说这个才刚开始。 Kalau mereka berkata ini baru permulaan, kita akan menggunakan apa yang ada Pak. Sampai satu saat dikatakan, anytime dibutuhkan, kami akan menjadi orang-orang yang sangat siap dipakai oleh Tuhan. Haleluya. 感谢主，如果说这个刚开始，那么我们有充备自己，随时随地的被主大大的使用。 Lihat kiri kanan di atas sebentar, boleh lihat? 你们可以看左边、右边、上 Ada 头、 berapa 上 bangku 面， kosong di atas? 还很多空位。 Di bawah ada berapa bangku kosong? 在下面我们还有很多空位。 Bolehkah aku datang kembali tahun depan? 我明年还可以来吗？ Dan kita buka kebaktian keempat. 我们开第4堂。 Pak Pendeta, kebaktian tiga aja udah kewalahan. Bagaimana dengan 4? 3堂聚会都忙得半死，怎么样还开第4堂呢？ Oh, Anda punya ketua majelis yang berpikir visioner. 你们有主事主席， Bersama jemaatnya berpikir misioner. 他们呢能够看得远， Visioner, misioner. 我们有意向。 Dan tahun depan dibuka kebaktian keempat. Kenapa kebaktian 1 udah nggak cukup, kedua nggak cukup, ketiga nggak cukup. Maka kemudian majelis berapat. Kita buka yang keempat. 如果1堂、2堂、3堂已经满座，我们再开会商讨第4堂。 Karena pagi ini, siang ini jemaat berkata, Tuhan, ini aku, gunakan aku. 因为会友们说，上主啊，我在这里，请你差遣我。 Yang punya usaha luar biasa berkata, Pak, saya nggak punya waktu untuk melayani di gereja, tapi Tuhan memberikan kesempatan aku menjadi pemilik kekayaan dunia ini. Maka dia bertanya, Boksu, ketua majelis, izinkan aku memberikan melayani Tuhan melalui hartaku. Anytime gereja butuh sesuatu, ketika aku lihat di warta, saya pasti orang pertama yang akan mempersembahkan milikku. 如果你是一个上帝祝福的商人，很多财很不易，你可以对上帝的仆人说，就是说，如果教会有什么需要，我可以帮忙的，我肯定手一个出来帮忙。 Jemaat Tuhan, mari bertarung. 会友们， Mengenal Tuhan memaksa diri. 当我们认识主，我们能够逼迫自己， Dia bukan hanya mengenal diri, 不单认识自己， bukan hanya memfokuskan diri, 不单在集中自己， ya paksa diri. 他还逼自己， Di mimbar ini sering dibacakan satu kalimat, memberi dengan sukarela. 乐意奉献。 Kalau dalam bahasa Marojahan, paksa dirimu supaya rela. 我的言语是逼迫自己，使到自己愿意奉献。 Melihat kasih Tuhan, 当我看主的爱， memaksa diri, 来勉强自己， berusaha bertarung. 来起来奋斗。 Paulus berkata, aku berusaha menangkapnya. 保罗说：“我尽量去争取。 Ia melupakan keberhasilan yang lalu. ”他忘记背后， Ya melupakan dikatakan kehebatan masa lalu. 他忘记了他以前的威望。 Dan dia mengatakan, aku mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi. 我向前走， Apa yang terjadi? 发生了什么呢？ Ketika dia mengalami kematian, 当他面对死亡， dengan sangat yakin dia menuliskan, 他写着 sekarang tersedia bagiku 现在已经为我预备了， mahkota kemuliaan. 就是荣耀的冠冕。 Tapi dia mengatakan juga, 他也说， bukan hanya kepadaku, 不单为我， tapi kepada setiap orang yang juga melakukan yang sama. 也是为了每个起来侍奉主的人。 Maka benarlah kalimatku kalau saya berkata, tapi bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada jemaat GPJ yang hari ini mau berkata, Tuhan, ini saya. 不但上帝的荣耀冠冕为我而预备，也是为了我们每个在这里的弟兄姐妹预备。 Terry Fox berjalan, kemudian dia terpelecok. Terry Fox 他在走的时候拐到脚， Pergi ke dokter, 去医院， diperiksa kakinya. 医生查， Kanker tulang. 原来是得到骨癌， Bone cancer sudah mulai merayap dikatakan di banyak bagian tulang.
他的骨头里生癌已经蔓延， Dokter berkata harus operasi, 医生说必须动手术， amputasi. 必须截肢， Pasti sembuh? 肯定好吗？不肯定。 Tapi kalau tidak dioperasi, kamu akan segera mati. 如果没有动手术，你马上会死。 Diamputasi. 他就被截肢。 Dilihat kemudian kanker menyebar ke seluruh tubuh. 再查了，他的癌细胞已经蔓延到全身。 Dokter berkata umurmu tinggal 5 bulan. 医生说你剩下的时间5个月。 Jemaat, kalau umurmu tinggal 5 bulan, apa yang kau lakukan? 如果时间剩下5个月，你会做什么呢？ Apa yang kita lakukan kalau umur tinggal 5 bulan? 如果你的寿命剩下5个月，你会做什么？ Anak kecil bernama Terry Fox melakukan perkara yang mulia. 这个 Terry Dog 小孩，他做了一件壮举。 Ia berkata, 5 bulan melakukan sesuatu yang bermakna. Kumpulkan $1 juta menolong orang yang mengalami kanker. 他说：“这剩下5个月，我要做一个有意义的工作，就是我要筹$100万为受癌症折磨的人捐款。 Waktu, 时间、 kesempatan, 机会， hidup yang bermakna. 有意义的生活。 Dia mewujudkan satu perbuatan besar yang bernama bertekad mengumpulkan $1 juta dan sebelum mati dia mau mengumpulkan itu. 他就一个愿望，在未死之前，为别的癌症受害者人筹款$100万。 Dia buat marathon hope. 他举行了希望的马拉松。 5 bulan mengelilingi Kanada dengan 1 kaki asli, 1 kaki palsu. 他用5个月的时间，用一边腿跟一个假腿来走遍加拿大。 Ia meninggal sebelum 5 bulan. 他还未到5个月就 Tapi dia 离世， mempengaruhi ratusan ribu orang 可是他的意志已经感染 dan 了 mengumpulkan 几十万人， jutaan dolar. 被筹款起来是几千万美金。 Richard Joleder berkata, panggilan hidup adalah sesuatu yang menggerakkan kita. 这个生命的呼唤是一个来激动我们的。 Kembangkan itu dengan menemukan berbagai-bagai potensi diri kita sehingga kita terus menggerakkan hidup kita. 我们要查考上帝给我们的天赋，什么是我们的使命，来激动我们活泼起来。 Kita akan akhiri. Kita akan lihat videonya Terry Fox kalau bisa diputar di atas. 我们来看 Terry Dog 的视频一下， Anda tahu berapa yang terkumpul? 多少钱？ Dia bertekad $1 juta. Berapa yang terkumpul? 他要筹款$100万，到最后他筹到多少呢？ Yang paling mendekati siang ini minum menanti bersama saya. 就是要与我一起喝menanti。 Berapa? 多少？ Ada yang berani menjawab berapa? 猜到的，我给你们奖赏。 Ayo dong, menanti enak. menanti 好喝。 Ketua majelis deh. Kok berapa terkumpul? $1 miliar. Ini imannya gede banget. 身心蛮大的。 Gede banget. Jadi kalau dia kaya raya nggak usah heran. Ada yang lain? 还有吗？ Anakku. Dia cuma bertekad $1 juta, tapi mempengaruhi ratusan ribu orang. 他 Berapa yang 愿 terkumpul? 望是$100万，到最后他是筹到多少呢？ Ayo dong, biar 谁 selesai. 敢猜一猜？ Berapa? $500 juta. Nanti yang paling dekat saya kirim menanti ya. 5万美金。 Udah dengar tadi pagi, itu jujur namanya. 还 Dia bilang udah 还 dengar 多少 tadi pagi. Bagus. Karena kau jujur, minum menanti bersama saya. 因为你老师等下要给你们menanti喝。 Kita lihat sama-sama ya. Bisakah diputar? Oh Oke, bisa, puji Tuhan. 感谢主。 I want to tell you the story about an ordinary man. His name was Terry Fox. Hanya orang biasa. In a small suburb 普普通通的人。 of Vancouver. Terry was an ordinary boy, kind of small for his age, but he loved sports,
problem was he wasn't that talented. nggak He had bertalenta. something that 没有 other 天赋。 boys didn't have, and that was determination. Tapi banyak orang yang nggak punya, tapi dia punya. Apa itu? Determinasi. 他有意志，别人所没有的。 Gagal, bangkit lagi. Itu determinasi. 他失败又重建起来，就是意志。 Kita lihat ya. 我们看， developed on the right side of my knee over about a 4 or 5 month period. And one morning I woke up and I couldn't get out of bed. And that day they told me I had a malignant tumor and that I had to have my leg amputated in 4 days. And unfortunately, the doctors found that he had bone cancer. It required his leg to be amputated above the knee. When he was lying in his hospital bed the night before his surgery, his basketball coach came to talk to him and showed him an article of an amputee who had run the New York Marathon. And I said, if he could do it, I could do it too. Terry dreamed of running across the country, Mengumpulkan dolar demi dolar dari setiap orang Kanada. 他从加拿大人那里筹款， Every day, he saw Malam dia berlari, artificial legs. 晚上他 siang dia 跑 berlari, 下午他也跑， hujan dia berlari, 下雨也跑， panas dia berlari. April 1980, 赛日也跑。 started his run, and he dipped his artificial leg in the North Atlantic off the coast of Newfoundland, and he started. Terry ran through rain, sleet, snow, wind. Even going through Quebec, some of the drivers almost ran him off the highway, but he kept going. He woke up and he kept putting one foot in front of the other. Terry Fox ran the equivalent of a marathon every single day for 143 days in a row. To me, Terry Fox's story represents the importance of having a dream and a vision, and of remembering that there are no extraordinary people, just ordinary people like you and me, who with a dream and with hard work and persistence 550 juta dolar. 55000美金， Nanti minum sama saya. 你等下跟我一起喝。 Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan di sini? 这里我要告诉大家什么呢？ Dia hanya bisa bermimpi $1 juta. 他就梦想100万， Berkata, Tuhan, aku mau hidup yang bermakna. 他说我要有意义的人生， Dia lakukan. 他行动了， Dia lakukan. 他行动了， Hasil Tuhan yang punya. 上帝带领他的成就。 $1 juta menjadi $550 juta, itu sesuatu yang tidak terbayangkan oleh Terry Fox. 100万变成55000是他不可想象的。 Lihat gereja ini. 我们看这个教会， Pasti didirikan oleh orang-orang yang sedikit saja. 在很少数的人在建的时候， Gereja kecil, 从小的教会 orangnya besar, 有大人在里面， imannya besar. 有大信心的人。 Dan sekarang Anda melihat gereja menjadi begitu besar. 我们看见教会可以增长， Ada sekolah, 有学校， ada cabang-cabang gereja. 有分堂。 Kenapa? 为什么？ Seorang yang mengerti waktu, 因为我们知道时间、 kesempatan, 机会、 hidup yang bermakna 有意义的人生 di dalam Tuhan. 在主里。 Karenanya Bapak Ibu, mari baca sama-sama. 所以弟兄姐妹，我们一起 Bersama-sama. Inilah waktu itu, sama-sama. Inilah waktu itu. itu. Inilah kesempatan itu. Yang bawah, ini aku Tuhan Tuhan, gunakan aku. 现在是时间，现在就是机会。主，我在这里，请差遣我。 Waktu kita sudah habis. 我们的时间到了。 Nanti kalau diberi kesempatan saya nyanyi, saya nyanyi. 如果给我机会唱歌，我就唱歌； Tapi kalau waktu habis, saya serahkan dulu kepada liturgis. 如果没有时间了，我就交给主理。